Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Budi Tawan Wahanafi dalam Berita Pagi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjalani kuarantin selama 14 hari bermula semalam. Ia berdasarkan perintah pengawasan dan pemerhatian bagi kontak COVID-19 setelah seorang pegawai yang menghadiri mesyuarat pasca Kabinet di Pejabat Perdana Menteri Rabu lalu disahkan positif. Mesyuarat tersebut dipengerusikan Perdana Menteri. Bagaimanapun, Tan Sri Muhyiddin telah menjalani ujian saringan COVID-19 dan disahkan negatif. Semua ahli mesyuarat tersebut juga diarah menjalani ujian saringan dan kuarantin di rumah masing-masing selama 14 hari. Perkara tersebut dimaklumkan menerusi satu kenyataan media Pejabat Perdana Menteri. Kerja keras dan pengorbanan petugas Barisan Hadapan memberi impak positif dalam usaha negara mengekang penularan COVID-19. Ini sekaligus meletakkan Malaysia antara negara dengan pengurusan COVID-19 terbaik di dunia. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, petugas Barisan Hadapan telah bertungkus lumus menangani penularan COVID-19 sejak PKP dilaksanakan pada Mac lalu. Justru, tanggungjawab itu tidak boleh diletakkan pada bahu mereka semata-mata, sebaliknya perlu digalas setiap kelompok masyarakat. Mulai daripada sekarang secara berperingkat-peringkat, bebanan tanggungjawab tu sepatutnya dipikul oleh rakyat. Kita selama berbulan-bulan ni kita mengambil langkah ke hadapan, the frontliners. Tapi slowly tapi surely selepas ni rakyat harus memikul tanggungjawab untuk menentukan supaya wabak COVID ni tak menular. Kalau dia ikutkan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, sanitizing dia punya tangan, lepas tu pakai mask, uji dia punya suhu badan dan sebagainya itu, dan pastikan ada social distancing sepanjang masa. Dan kalau itu dilakukan, bermakna beban tugas yang kita sekarang laksanakan bolehlah dikurangkan. Perdana Menteri menyatakan demikian dalam sidang video bersama beberapa pasukan keselamatan di Perdana Putra. Sebanyak 2,539 kenderaan yang cuba merentas negeri atas alasan pulang ke kampung telah diarah berpatah balik. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Melaka mencatatkan jumlah kes cubaan rentas negeri tertinggi iaitu sebanyak 886 kes. Ini diikuti Perak 362 kes dan Pulau Pinang 284 kes. Mengulas lanjut, beliau berkata 64 individu ingkar arahan PKPB turut ditahan. 40 daripadanya direman manakala bakinya di kompaun. Kementerian Kesihatan sedang melakukan ujian saringan COVID-19 terhadap kesemua parti dan petugas di Depot Tahanan Imigresen Semenyih, Selangor. Langkah itu diambil susulan 2 kes positif COVID-19 dikesan di depot tersebut. Tahanan Imigresen Bukit Jalil, beliau berkata 60 individu dari kluster tersebut telah disaring disahkan positif COVID-19 setakat ini. Mereka dihantar ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 risiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang untuk rawatan. Bilangan kes pulih COVID-19 terus menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila 63 lagi kes dibenarkan discharge. Ia menjadikan jumlah keseluruhan pulih sebanyak 5,859 kes atau 82.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, sebanyak 78 kes positif baharu dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kepada 7,137 kes. Bagi kes penularan tempatan, ia turut membabitkan kluster baharu iaitu Depot Tahanan Imigresen di Bukit Jalil. Daripada 53 kes penularan tempatan, 40 kes adalah bukan warga negara Malaysia, di mana 25 kes telah dikesan di Depo Tahanan Imigresen di Bukit Jalil. Terdapat pertambahan 1 kes kematian menjadikan jumlah kumulatif kepada 115 atau 1.61% daripada jumlah keseluruhan kes.
Dan berikut data pertambahan kes harian jangkitan positif COVID-19 mengikut negeri-negeri. Kes baharu paling tinggi di Kuala Lumpur sebanyak 39 kes dan Selangor 20 kes. Jelebu kekal sebagai daerah zon hijau berikutan tiada penambahan kes aktif COVID-19. Ia menjadikan Jelebu daerah pertama yang diisytihar sebagai zon hijau di Negeri Sembilan. Menurut Pegawai Daerah Jelebu, Abdul Rahim Abdul Aziz, sebelum ini daerah Jelebu mencatatkan 2 kes positif COVID-19 namun pesakit tersebut telah pulih sepenuhnya pada pertengahan April lalu. Kerjasama daripada masyarakat dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP khususnya di tempat tumpuan awam seperti pasar awam serta pasar raya. Pada permulaan PKP terdapat beberapa pelanggaran orang awam lah yang terhadap SOP yang ditetapkan. Namun pelanggaran SOP tersebut boleh dikategorikan minor atau boleh dimaafkan lah. Ya. Dan dari semasa ke semasa pematuhan orang awam terhadap SOP juga semakin baik, terutama di kawasan yang menjadi tumpuan awam lah seperti pasar awam dan pasar raya. Tinjauan di sekitar Kuala Kelawang, Jelebu juga mendapati jabatan kerajaan, premis perniagaan serta pasar awam beroperasi seperti biasa dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Menjelang Syawal, Datuk Dr. Nur Hisham meminta orang ramai mengutamakan kebersihan ketika membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri. Selain amalan kebersihan, beliau turut menyarankan amalan pemakanan sihat dan seimbang pada setiap masa. Proses penyediaan makanan perlulah diberi perhatian, terutamanya dari segi cara pemasakan yang betul dan selamat. Penyediaan makanan yang selamat turut mencegah keracunan makanan. Sepanjang bulan Syawal tahun 2019, Kementerian Kesihatan telah menerima laporan 53 episod keracunan makanan melibatkan 1,995 kes. Masyarakat juga diminta sentiasa mengamalkan sikap dan rasa tanggungjawab semasa menjalankan sebarang aktiviti sama ada di luar mahupun dalam rumah. Semua acara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Jun ini ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan memaklumkan penangguhan atas titah yang di-Pertuan Agong itu selaras pelaksanaan PKPB sehingga 9 Jun ini. Kenyataan itu turut menyebut kesemua acara yang dijadualkan pada 3 hingga 11 Jun ditangguhkan atas faktor keselamatan dan kesihatan umum kerana negara masih lagi berdepan ancaman COVID-19. Pada Mac lalu, Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Zuki Ali mengumumkan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka tahun ini ialah pada Isnin 8 Jun dan hari itu diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am. Sebanyak 18 sekatan jalan raya SJR dilaksana di setiap sempadan di Negeri Sembilan. Ia bagi menghalang pergerakan rentas negeri untuk pulang berhari raya di kampung tanpa kebenaran polis Diraja Malaysia. 414 kenderaan telah dikenakan kompaun kerana kesalahan merentas negeri tanpa kebenaran. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof, tindakan tegas dan kompaun akan dikenakan terhadap individu yang cuba untuk merentas negeri tanpa kebenaran.
kesiapsiagaan ataupun tindakan-tindakan yang kita laksanakan untuk menyekat pergerakan merentas negeri ini, kita telah dirikan sebanyak 18 sekatan jalan raya sepanjang tempoh PKPB ini di sempadan-sempadan keluar masuk Negeri Sembilan lah, dengan negeri-negeri lain. Dalam pada itu, kontingen Negeri Sembilan akan membuat rondaan di kawasan perumahan sempena musim perayaan ini bagi memastikan setiap rumah mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Mencari buluh bambu untuk dibuat lemang antara alasan tidak munasabah diterima Polis Daerah Mersing untuk merentas negeri. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Cyril Edward Newing berkata, pada masa sama ada juga yang tidak memohon surat kebenaran. Untuk Gerak Malaysia, Polis Mersing menerima 256 permohonan tetapi hanya 201 yang diluluskan kerana memberikan alasan munasabah. Setakat ini kita tidak menerima laporan permit lagi kecuali untuk berhari raya tetapi permit yang dipohon sekiranya melibatkan kecemasan seperti kematian ataupun melawat isteri yang jauh dan basically kita terima yang mengikut SOP yang dibenarkan saja. Tinjauan RTM di Sekatan Jalan Raya Kilometer 1 Endau Rompin mendapati sebanyak 65 kenderaan diarahkan berpatah balik. Maklum balas digital berkaitan perkhidmatan lebuh raya kini lebih mudah menerusi Plus Texting Real Time Interface atau PUTRI. Aplikasi perbualan atau chatbot pertama bagi industri lebuh raya itu diperkenalkan oleh syarikat konsensi lebuh raya Plus Malaysia Berhad. Plus menjelaskan PUTRI dijangka mampu mengendali lebih 70% daripada 1,500 panggilan harian diterima Pusat Pemantauan Trafik Plus. Aplikasi itu juga berupaya memberi pelbagai maklum balas perkhidmatan lebuh raya kepada pelanggan secara serentak seperti kadar tol, maklumat trafik terkini, kemalangan dan pertanyaan produk termasuk Plus Miles. Pelanggan boleh berinteraksi dengan PUTRI versi beta sepanjang tempoh ujian rintis yang telah dilancarkan pada 27 April lalu melalui laman web tertera. PUTRI dijangka siap sepenuhnya pada suku ketiga 2020. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan menjalankan ops lancar di beberapa lokasi lebuh raya di negara ini bagi membantu agensi lain dalam memastikan perjalanan di lebuh raya berjalan lancar. Walaupun kenderaan di lebuh raya dijangka berkurangan kerana tidak dibenarkan berentas negeri, namun JBPM tetap bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, pasukan itu akan bertugas bermula 21 Mei di 7 lokasi Plaza Tol utama. Ia adalah Plaza Tol Juru, Plaza Tol Hutan Kampung, Plaza Tol Jalan Duta, Plaza Tol Sungai Besi, Plaza Tol Skudai, Plaza Tol Bentong dan Plaza Tol Gambang. Berikan perhatian, kita tidak mahu berlaku kemalangan-kemalangan yang di luar kawalan kita. Seperti mana berlaku baru-baru ini. Jadi sebab itulah start daripada mungkin satu hari je ruang yang kita beri untuk mereka beraya, tetapi tidak bermakna kita melepaskan tanggungjawab itu. Jadi sebab kita masih ada lagi orang yang perlu diberikan perhatian termasuk yang terlibat dengan COVID-19 ini. Jadi 21 hingga 27 satu op apa dia panggil? Op lancar. JBPM juga akan bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam APM dan pihak konsensi tol di lebuh raya terbabit. Sekurang-kurangnya 40 mangsa berjaya ditemui apabila sebuah pesawat Pakistan membawa lebih 100 penumpang terhempas di selatan bandar Karachi semalam. Menurut pegawai penyelamat dari Pakistan Rangers, Major Muhammad Mansur, masih ramai lagi mangsa belum ditemui dan dipercayai turut terbunuh.
Pesawat milik Pakistan International Airlines itu dilihat merempuh sebuah kawasan perumahan dengan kepulan asap tebal hitam berterbangan di udara dari lokasi kejadian. Seorang anggota bomba di lokasi nahas memberitahu AFP hidung Airbus A320 dan pesawat telah rosak teruk akibat serangan itu. Punca masih dalam siasatan. Pakistan memiliki rekod penerbangan tentera dan awam dengan kekerapan nahas pesawat dan helikopter sejak beberapa tahun. Pada 2016, pesawat Pakistan International Airlines meletup selepas 2 enjin gagal berfungsi ketika berlepas menuju ke Islamabad mengorbankan lebih 40 mangsa. Malaysia mengutuk dan membantah sekeras-kerasnya rancangan Israel untuk memperluas wilayah Palestin yang didudukinya di tebing barat. Tindakan itu disifatkan sebagai bertentangan dengan undang-undang serta unilateral. Dalam kenyataan dikeluarkan, Wisma Putra memaklumkan sebarang penglihakan wilayah Palestin oleh Israel sebagai kuasa penceroboh merupakan pencabulan terang-terangan undang-undang antarabangsa. Tindakan Israel jelas mencabuli perjanjian damai yang ditandatanganinya dengan Palestin iaitu Perjanjian Oslo 1993 dan 1995. Tindakan rejim juga menimbulkan persoalan akan keikhlasannya dalam usaha mencapai pendamaian dan penyelesaian terhadap konflik Palestin-Israel. Wisma Putra berkata Malaysia kekal teguh bersama rakyat Palestin susulan tindakan Israel itu dan menggesa masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan PBB melunaskan tanggungjawab terhadap rakyat Palestin yang termaktub dalam piagamnya tanpa bertangguh lagi. Majlis Keselamatan harus mengutuk dan menolak rancangan Israel serta harus memastikan rancangan tersebut tidak dilaksana. Angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat sehingga meragut lebih 337,000 nyawa. Jumlah jangkitan pula telah mencecah lebih 5.2 juta kes. Amerika Syarikat menjadi negara paling teruk diancam virus maut itu dengan jangkitan melebihi 1.6 juta kes manakala kematian melebihi 97,000 orang. Diikuti United Kingdom yang mencatatkan bilangan kematian kedua tertinggi dengan lebih 36,000 orang manakala Rusia dengan jumlah kejangkitan kedua paling banyak iaitu lebih 320,000 kes dengan melebihi 3,000 kematian. Brazil pula mencatatkan lebih 300,000 kes dengan lebih 20,000 kematian. Lagi 6 negara yang berada di 10 teratas mencatatkan kes positif terbanyak adalah Spanyol, UK, Itali, Perancis, Jerman, Turki dan Iran. Virus maut itu telah merebak ke 213 negara sejak pertama kali muncul di China pada Disember tahun lepas. China mengisytihar 4,634 kematian dengan lebih 82,000 kes jangkitan COVID-19. Gara-gara enggan diperiksa polis, dua lelaki bertindak melarikan diri dengan memecut kenderaan yang dipandu mereka. Bagaimanapun, tindakan itu membawa pada apabila suspek masing-masing berusia 24 dan 26 tahun berjaya ditahan di Jasin, Melaka.
Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintenden Mispani Hamdan berkata, ketika kejadian, anggota polis bersama anggota rela sedang menjalankan rondaan di sekitar kawasan Bukit Senggeh, Nyalas sebelum terserempak dengan sebuah kereta yang diparkir di tepi jalan. Apabila anggota bertugas mahu memeriksa kenderaan itu, ia tiba-tiba bertindak memecut laju secara berbahaya melarikan diri. Berlaku aksi kejam mengejar antara kenderaan pihak berkuasa dan kenderaan suspek sebelum berjaya ditahan di Pekan Jasin. Suspek bagaimanapun sekali lagi cuba meloloskan diri hingga berlaku pergelutan. Hasil siasatan, kedua-dua suspek mengaku melarikan diri daripada pihak polis kerana takut diperiksa. Suspek ditahan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan iaitu menghalang tugas penjawat awam dan Seksyen 279 Kanun Keseksaan kerana memandu dalam keadaan bahaya. Permohonan tahanan reman ke atas kedua-dua suspek akan dibuat hari ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pulau Pinang telah melakukan pemantauan skim harga maksimum Hari Raya Aidilfitri di salah sebuah pasaraya di Seberang Jaya. Pemantauan dilakukan setelah pihak kementerian membuat pengumuman tentang skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa yang berkuat kuasa selama 15 hari bermula 20 Mei lalu. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Pulau Pinang, Chin Ching Chung berkata, usaha ini dilaksana secara berterusan bagi melindungi para pengguna daripada sikap peniaga yang tidak beretika. Jelasnya, bekalan makanan asas yang terdiri daripada kategori ayam, telur ayam, daging dan kelapa merupakan barangan harga terkawal yang ditetapkan bermula 20 Mei di Semenanjung, Malaysia. Saya ambil kesempatan inilah untuk menyeru kepada peniaga supaya jangan menjual barang-barang yang saya sebutkan tadi, iaitu barang harga terkawal melebihi harga yang ditetapkan atau digazetkan oleh kerajaan. Tambahnya, tindakan tegas akan diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kepada peniaga yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Beliau berharap para pengguna membuat aduan terus kepada kementerian melalui medium yang disediakan jika ada peniaga yang masih melanggar peraturan. Hospital Kuala Lumpur HKL menerima 10,000 set peralatan perlindungan diri PPE dari Pertubuhan Alumni Mahasiswa Turun Parlimen Mantap Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Menurut pengarah HKL, Datuk Dr. Harry Corey, sumbangan PPE ini sekaligus membantu petugas Barisan Hadapan HKL dalam membendung wabak COVID-19. Dan dengan bantuan daripada mereka, stok PPE kita dah meningkat. Dengan this this kind of contribution telah banyak membantu Hospital Kuala Lumpur lah. PPE ini digunakan oleh staf jururawat kita yang memberi rawatan kepada pasien COVID, dan ini adalah agak penting this PPE untuk memastikan staf kita yang merawat pesakit-pesakit COVID itu tidak terjangkit. Sementara itu, sukarelawan Mantap Bunyamin Abdul Manak berkata inisiatif mereka menyiapkan PPE ini berjaya menghasilkan 500 helai sehari yang bermula 9 malam hingga 2 pagi bertempat di Kolej Kerismas UKM. Ini merupakan satu inisiatif yang saya kira baik, yang saya rasa perlu untuk diteruskan oleh NGO-NGO yang lain, dan saya pun difahamkan ada NGO-NGO yang telah pun bergerak, dan suka untuk saya nyatakan bahawa kita telah bergerak semasa PKP fasa 1 lagi, dan seramai tidak sampai 30 orang pun yang terlibat mahasiswa-mahasiswa, sehingga ke hari ini telah pun menghasilkan lebih daripada 26,118 unit PPE yang telah pun diserahkan terutamanya kepada HKL dan juga petugas-petugas Barisan Hadapan yang memerlukan. Setakat ini, Mantap telah berjaya menghasilkan 26,118 helai PPE yang telah diserahkan kepada hospital, klinik dan pusat kuarantin sekitar Lembah Kelang sejak 25 Mac lalu.
Meskipun bulan Ramadan hampir ke penghujungnya, namun golongan yang terkesan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP khasnya komuniti gelandangan terus dibantu. Di Kuantan, sebuah kelab skuteris Kuantan mengedarkan hampir 600 pek juadah makanan kepada golongan itu di sekitar bandar Kuantan, terutama di kawasan Jalan Wong Ahjang. Penyelaras program Jalinan Kasih Muhammad Jeffrey Syam Abdul Latih berkata, inisiatif itu dilaksanakan dengan kerjasama 60 komuniti skuter daerah Kuantan serta sukarelawan bagi melancarkan agihan kepada golongan tersebut. Jadi kita punya matlamat ataupun objektif adalah untuk membantu golongan-golongan yang rentan yang terkesan akibat pelaksanaan PKP ni lah, dan juga kita ingin memupuk dan juga sifat rasa ingin tolong-menolong. Menurutnya, program yang telah memasuki tahun keempat ini diadakan sepanjang Ramadan dengan bantuan sumbangan dana daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO serta sumbangan individu. Baik, laporan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Kami juga boleh ditonton menerusi My Freeview 123. Biasakan dengan norma baharu dan sama-sama kita patuhi PKP bersyarat. Saya Bujta Wahanafi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.